Saya tidak letak jawatan. Bukannya UMNO berpakat dengan PAS, berpakat dengan Bunga Raya nak menjatuhkan kerajaan. Perdana Menteri ketika itu meletak jawatan. Perdana Menteri hari ini mengetuai Bersatu tarik diri daripada Pakatan Harapan. Saudara Azmin tarik diri daripada Pakatan Harapan. Kenapa tuduh kami sebagai menjatuhkan kerajaan? Ini memang tidak munasabah dan tak logik. Kan? Saya berharap supaya perkara tersebut tak payahlah kita mainkan seolah-olah kami di sini merampas kuasa. Sebenarnya ini pekerjaan Allah Ta'ala yang kita tidak boleh terduga. Kita tak tahu. Ya Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir kenapa nak letak jawatan? Ini kita tak tahu pemikiran beliau. Kemudian Tun Dr. Mahathir ditipu masa di Istana Negara. Semua nak bangkah Tun Dr. Mahathir, tiba-tiba hari kedua depa pangkah Langkawi ingin mencela. Berikan. Sila. Silakan Langkawi. Puan Yang Dipertua, saya tidak letak jawatan. Tetapi ahli-ahli daripada kerajaan ini mungkin tak faham cara-cara perlembagaan kita. Apabila Parti Bersatu keluar daripada Pakatan Harapan, maka Pakatan Harapan pun jatuh. Tak jadi kerajaan lagi. Kalau dia tak jadi kerajaan, macam mana saya nak jadi Perdana Menteri? Bila dia tak jadi kerajaan, menteri dan lain-lain pegawai juga jatuh, termasuk Perdana Menteri. Jadi macam mana saya nak letak jawatan lagi? Saya dah tak ada jawatan. Ini saya fikir payah nak dipaham. Diulang perkara ini berkali-kali. Macam tak boleh dengar ke? Tak tahulah. Tapi ini sebenarnya tak ada peletakan jawatan. Saya cuma memberitahu kepada Yang di-Pertuan Agong keadaan iaitu saya terletak jawatan. Ini bukan bermakna saya buat keputusan sendiri nak letak jawatan. Apabila parti saya keluar daripada Pakatan Harapan tidak jadi kerajaan lagi dan semua anggota Pakatan Harapan tentulah tergugur kerana tindakan itu. Dan tindakan itu adalah satu pengkhianatan kepada janji kita. Kita dipilih oleh rakyat. Rakyat percaya bahawa perjuangan kita ialah untuk melawan kleptokrasi. Tetapi apabila kita berada dalam kerajaan, kita sabotaj kerajaan kita sendiri kerana kita nak jadi Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Saya masih menghormati Tun. Tapi setiap rakyat di Malaysia mendengar dan melihat dalam TV. Yang meletak jawatan pengumumannya Tun dulu. Kemudian baru kita lihat Bunga Raya menaik diri dan kumpulan Azmi menaik diri. Maknanya 22 tahun Tun jadi Perdana Menteri. Tambah pula 22 bulan. Adakah peletakan jawatan itu dinafikan oleh Tun? Semua rakyat tahu Tun yang letak jawatan. Saya minta maaf lah saya bercakap kerana saya anggapkan Tun ni serupa ayah saya. Kan? Jadi bukanlah saya nak melalutkan perkara tersebut. Cuma yang saya nak menegur kerajaan seperkara lagi. Waktu Barisan Nasional kita bagi BRIM pada rakyat. Bila mana ada kumpulan-kumpulan komplain tak boleh dapat bantuan BRIM, maka ketika itu Kerajaan Barisan Nasional mempertimbangkan semula mereka yang layak dapat BRIM. Dalam prihatin ini, saya mendengar banyak rungutan daripada rakyat. Antaranya, ada yang mengatakan kami tak pernah dapat BRIM ini kerana syaratnya bila tengok nama kita ni ada dalam SSM, maka mereka tersebut tidak layak mendapat bantuan prihatin. Soal SSM ni buat kerja apa?
ada syarikat, namanya ada di situ, tambahan orang Melayu di kampung. Terutama di Greek, saya boleh cakap. Dulu tubuh syarikat balak. Bila tukar kerajaan, minta balak tak dapat. Jadi akhirnya mereka juga sebenarnya kumpulan yang susah, yang sukar. Saya mohon supaya Kementerian Kewangan kaji semula soal SSM ini. Kalau ada SSM ini, mereka susah, berilah bantuan tersebut supaya mereka juga dapat nikmat setiap bantuan yang dibiayai oleh kerajaan. Bukan maksud saya Melayu pemalas kerana dapat bantuan prihatin, tetapi mereka layak dapat walaupun nama ada dalam SSM. Setengah tu nak nomini je, dia tak tahu apa ke benda. Mereka ambil kad pengenalan masuk tubuh syarikat. Jadi perkara ini perlu diberi perhatian. Saya terasa masa 22 bulan diperintah oleh Pakatan Harapan, beberapa penduduk kawasan saya memaklumkan, kami sentiasa dikejar oleh lembaga hasil dalam negeri. Kalau tak bayar, tak boleh settle. Nak merayu, nak apa, bayar dulu. Ini rasa-rasanya lebih zalim kita buat pada rakyat. Saya harap PN kena ubah perkara tersebut. Kalau mereka panggil, buat siasatan, benar atau tak benar, kadang-kadang memanglah kita tahu mereka berhutang, tak nak bayar. Ini biasa. Tapi buat siasatan. Jangan menginai orang. Akhirnya, kalau kita salah buat siasatan, mereka yang disiasat dengan tidak betul tadi, boleh jadi sakit jiwa. Seperti mana Jelebu pernah kata dalam dewan ini, terutama musim COVID ini. Banyak benda yang mengelirukan pemikiran rakyat di luar sana. Seterusnya, berkenaan penubuhan Kementerian Perpaduan. Saya tertarik. Kita membicarakan soal perpaduan negara ini bukan baru. Dah merdeka 63 tahun. Tiap-tiap masa kita bercakap soal perpaduan. Saya percaya berbilion ringgit dibelanjakan untuk perpaduan negara. Kita buat rukun negara. Macam hangat-hangat tai ayam. Pada peringkat awal semua orang hafal pasal rukun negara. Hari ini, silap tak silap, kita dalam parlimen ini pun sudah lupa. Kalau tak tengok buku tu, apa dia? 6 perkara rukun negara. Saya tengok Datuk Seri Nazri tadi pun baca kertas juga. Kan? Termasuk saya sendiri pun kalau suruh list, saya tak apa nak ingat juga pasal rukun negara. Tapi maksud saya ialah Kementerian Perpaduan Negara mesti memperkasakan rukun negara, kerana ini ialah satu semangat yang kita nak boleh biar semua penduduk menguasai. Jangan kita fokus pada pelajar-pelajar di sekolah, tetapi kepada semua kumpulan masyarakat, bahawa rukun negara ini ialah satu daripada buku yang boleh menyatu 5 perkara, minta maaf. 6 perkara itu rukun iman. Sorry. Jadi rukun 5 perkara tadi untuk dikuasai. Mungkin Kementerian Perpaduan Negara kumpul balik ya. Yang Berhormat Greek, saya nak ingatkan 36.5 kalau sebut-sebut nama ahli-ahli yang berhormat, jangan sebut nama terima kasih. Datuk Seri Speaker. Saya kadang terlajak juga bila bercakap tu. 4 bilion ringgit